Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Abdul Hamizan bin Kamarul Arifin bernombor metrik A166065 di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Ramlan bin Omar. Saya akan membentangkan tajuk tesis saya iaitu taburan dan kepelbagaian Ostracoda dalam sedimen sekitar Pulau Bidong, Terengganu. Bagi pengenalan Ostracoda, Ostracoda merupakan daripada kingdom Animalia dan phylum Arthropoda. Ia merupakan subphylum kepada Crustacea. Ostracoda mempunyai kulit berdua katup iaitu katup kanan dan katup kiri yang disambung oleh ligamen. Ostracoda mempunyai 5 hingga 7 pasang anggota badan dan berjulat saiz 0.1 mm hingga 2 mm. Ostracoda boleh dijumpai pada sedimen di hampir semua persekitaran akuatik dan semi daratan seperti tanah lembap. Ostracoda juga dikenali sebagai sea shrimp. Ostracoda mempunyai pelbagai kegunaan di zaman moden sains kini. Antaranya ialah biostratigraphy, indikator persekitaran dan penstrukturan paleoklimik. Selain itu, dalam bidang fluktuasi yang ketara seperti margina marine, laut cetek dan deposisi kontinental, ia memberikan korelasi yang lebih tepat dan dipercayai daripada fosil lain. Penyataan masalah bagi kajian saya ialah tiada kajian lanjutan mengenai Ostracoda sebagai bioindikator bagi mengenal pasti perubahan persekitaran di Malaysia seperti Zhao yang melakukan kajian persekitaran di Laut Cina Selatan menggunakan bioindikator Ostracoda pada tahun 2005. Seterusnya, kekurangan data taburan dan kepelbagaian Ostracoda dalam sedimen di kawasan tertentu sekitar Pulau Bidong pada kajian Ramlan Omar, Nur Aswana Faiz dan Mardia Rauf pada tahun 2016. Kepentingan kajian saya ini ialah bagi melakukan kajian lebih lanjut tentang perubahan persekitaran dengan menggunakan Ostracoda sebagai bioindikator di Malaysia dan melengkapkan kajian dan mengemaskini data taburan dan kepelbagaian Ostracoda dalam sedimen di sekitar Pulau Bidong. Objektif kajian saya yang pertama ialah mengenal pasti spesies dan taburan Ostracoda di sekitar Pulau Bidong. Yang kedua ialah mengkaji hubung kait antara parameter persekitaran dengan taburan Ostracoda di kawasan persampelan. Ini adalah kawasan kajian saya iaitu peta di sekitar Pulau Bidong dan beserta stesen-stesen yang telah ditetapkan. Metodologi kajian saya ialah untuk mengukur parameter in situ dan ex situ. Parameter in situ ialah kandungan oksigen terlarut, suhu, saliniti, pH dan kedalaman air. Manakala bagi ex situ pula ialah jenis sedimen dan ciri fizikokimia sedimen. Bagi kaedah lapangan, saya menggunakan GPS, alat depth finder, alat YSI, pencakup petik pona dan botol sampel beserta plastik sampel berzip. Bagi kaedah makmal pula, saya menggunakan siri ayat Reg. Kemudian sampel diletakkan di dalam petri dish dan ditimbang menggunakan penimbang elektronik dan proses pengecaman dan pengasingan menggunakan mikroskop cahaya dan akhir sekali akan diletakkan di dalam plat. Kemudian kaedah penentuan peratusan bahan organik dan kaedah penentuan saiz partikel dan tekstur sedimen menggunakan carta segitiga USDA. Bahan kimia atau reagen yang telah saya gunakan untuk kaedah kajian adalah ros bengal. Ros bengal akan terlekat pada epithelial cells, mucus dan fibrous tissue Ostracoda. Ini akan membantu saya membuat pengecaman dan pengasingan Ostracoda hidup ataupun yang mati. Bagi analisis statistik yang telah saya jalankan adalah kekerapan relatif dan kedominan, indeks kekayaan Magaluf, indeks kepelbagaian Shannon-Weiner, indeks kesamarataan Pillow,
nisbah hidup dan mati Ostracoda, dan terakhir sekali, analisis korelasi Pearson. Kemudian, beralih kepada bahagian hasil kajian. Pada bahagian ini, persampalan telah dibuat pada semua stesen kecuali pada stesen 7 dan 13 kerana tidak terdapat sampel sedimen atas sebab-sebab tertentu seperti faktor geologi dan bentuk muka bumi. Ini adalah jumlah individu Ostracoda yang telah direkodkan di setiap stesen persampalan. Stesen 1 menunjukkan dan mencatatkan jumlah individu Ostracoda yang paling tinggi iaitu sebanyak 85 individu, manakala stesen 18 mencatatkan 0 individu. Selain itu, stesen 15, 12, 16 antara yang merekodkan jumlah individu yang terendah. Seterusnya ialah jumlah spesies yang telah direkodkan di setiap stesen persampalan. Okey, baik. Stesen yang merekodkan jumlah spesies paling banyak ialah stesen 1, iaitu sebanyak 15 spesies. Manakala stesen 3 pula merekodkan jumlah spesies yang terendah sebanyak 3 spesies sahaja, selain stesen 18 yang mencatatkan 0 spesies. Senarai spesies Ostracoda dibuat setelah kajian, pengasingan dan pengecaman dilakukan. Ini adalah senarai spesies Ostracoda mengikut family. Spesies Caudace sp daripada family Hemiceridae merekodkan jumlah individu paling banyak di kawasan kajian iaitu sebanyak 58 individu. Begitu juga spesies Lancashire Coralloides sebanyak 55 individu. Seterusnya, kita pergi kepada indeks diversity. Indeks diversity mengandungi indeks Margalef, indeks Shannon-Weiner dan indeks keselamataan Pillow. Bagi indeks Margalef, ia digunakan untuk menilai tahap kekayaan spesies iaitu bilangan yang terdapat di dalam suatu komuniti. Bagi indeks ini, stesen 1 mencatatkan nilai paling tinggi iaitu 3.15, manakala stesen 18 merekodkan 0 nilai indeks Margalef dan stesen 3 merekodkan nilai terendah dengan nilai 0.87. Seterusnya, indeks Shannon-Weiner. Indeks Shannon-Weiner ini digunakan untuk menentukan kelimpahan kepelbagaian spesies. Dan pada indeks ini, stesen 1 juga mencatatkan nilai yang paling tinggi dengan nilai iaitu 2.14. Manakala stesen 3 dan 15 merekodkan nilai indeks yang terendah dan stesen 18 mencatatkan 0 nilai indeks. Seterusnya pergi kepada indeks terakhir iaitu indeks kesamarataan Pillow. Indeks ini ialah penilaian tahap kesamarataan bagi kelimpahan individu antara spesies, di mana stesen 5 mencatatkan jumlah tertinggi dengan nilai 0.97. Ini adalah jadual nilai kekerapan kedominan dan relatif. Bagi kedominan, Caudace sp mencatatkan rekod nilai kedominan paling tinggi iaitu 18.53, manakala spesies Pistocythereus cribriformis, Kigella apta, Melisseteries sp, Crete sp, Pontocite subjanica, Paranicidae sp, Flictinophora orientalis masing-masing mencatatkan nilai terendah iaitu 0.32. Kemudian, bagi kekerapan relatif pula, spesies Losoconcha melanensis mencatatkan nilai yang tertinggi dengan 50.0,
manakala spesies yang sama seperti disebutkan bagi nilai terendah kedominan, ia merupakan spesies yang sama mencatatkan rekod terendah bagi kekerapan relatif. Bagi nisbah hidup dan mati Ostracoda, stesen 5 mencatatkan nisbah paling tinggi dengan nilai 5, manakala stesen 14 mencatatkan nilai paling rendah iaitu dengan nilai 0.15. Ini adalah jadual penentuan saiz partikel sedimen. Semua stesen mencatatkan dan memberi peratusan pasir yang tinggi berbanding peratusan lempung dan lodak yang mencatatkan peratusan yang sangat rendah. Penentuan peratusan tekstur sedimen pula menggunakan carta segitiga USDA. Stesen 1 sehingga 17 mencatatkan peratusan tekstur sedimen pasir seperti yang boleh diperlihatkan. Yang berlorek merah merupakan tekstur sedimen bagi stesen yang telah disebutkan. Ini pula merupakan peratusan bahan organik yang terdapat di dalam sedimen pada setiap stesen. Stesen 12 mencatatkan peratusan bahan organik paling tinggi dengan nilai peratusan 4.31, manakala stesen yang mencatatkan peratusan bahan organik yang rendah ialah stesen 8 dengan nilai 0.56. Bagi peratusan kandungan karbon organik pula, stesen 12 mencatatkan nilai yang tertinggi dengan nilai 0.71 dan stesen 17 mencatatkan nilai yang terendah iaitu 0.05% sahaja. Bagi analisis statistik terakhir yang saya lakukan ialah analisis korelasi Pearson. Ia digunakan untuk mengkaji hubungan parameter-parameter persekitaran dengan taburan Ostracoda di kawasan kajian. Analisis ini mempunyai perkali korelasi R dan nilai P. Selain itu, hubungan linear yang sempurna dengan kecerunan positif ialah R bersamaan positif 1, manakala nilai R bersamaan negatif 1 pula menunjukkan hubungan linear sempurna dengan kecerunan negatif. Korelasi Pearson ini menunjukkan bahawa hanya salinity yang memberi signifikan pada P kurang daripada 0.05 dengan nilai P salinity ialah 0.014 dan nilai perkali korelasi R-nya 0.569. Aras signifikan kurang daripada 0.05 menyimpulkan bahawa hipotesis null iaitu parameter tidak memberi atau mempengaruhi taburan Ostracoda di kawasan kajian ditolak dan membuktikan bahawa parameter in situ iaitu nilai salinity berkorelasi positif dan signifikan mempengaruhi taburan Ostracoda di kawasan kajian. Kesimpulan bagi kajian ini ialah sebanyak 313 individu Ostracoda telah dijumpai dan menemukan sebanyak 23 spesies Ostracoda selepas dikaji di kawasan persempelan sekitar Pulau Bidung, Terengganu. Kajian mendapati bahawa terdapat hubung kait antara parameter persekitaran dan taburan Ostracoda di kawasan kajian. Tetapi hanya parameter in situ iaitu salinity yang mempengaruhi taburan Ostracoda di kawasan kajian. Sekian, terima kasih. Itu saja pembentangan tesis saya.